Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Asrul, Pengurusi Surau Al-Qudus, ahli-ahli yang terkuasa dan seterusnya, muslimin dan muslimat dan ahli jemaah Jumaat sekalian. Kita berada di hari yang mulia, hari Jumaat yang dikenal sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari dalam seminggu. Dan kebetulan pula kita hari terakhir tahun 2021. Menjadi tradisi yang lama manusia sambut tahun baru, berakhir satu tahun dan masuk tahun baru, manusia menyambut dengan pelbagai bentuk. Sama juga dengan hari-hari lain. Ini tabiat manusia, dia celebrate. Manusia suka celebrate everything. Tahun baru kita celebrate, hari jadi kita celebrate, hari kebangsaan kita celebrate, dan pelbagai hari-hari yang ada yang menjadi satu peristiwa penting kepada seseorang manusia, maka dia akan sambut. Anniversary dia sambut, orang tahu perkahwinan sambut lagi, hari pencing sambut juga, sempena dengan hari pencing maka dia sambut. Jadi itu tradisi kita lah, budaya tempat kita, dan mungkin di seluruh dunia pun begitu. Cuma sama ada sambutan itu sambutan yang selaras dengan hukum syarak ataupun tidak, itu perkara yang kedua. Tapi manusia tetap menyambutnya. Jadi soal menyambut tahun baru ini dan juga sambutan-sambutan yang lain, bagi kita orang Islam, dia hanya memberi satu perkara yang sangat penting, isyaratnya, iaitu kita sedang menuju ke hari yang makin hampir dengan tarikh kematian kita. Itu yang asasnya, itu yang penting. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan perjalanan dunia ni begitu. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Allah yang menukar siang hari jadi malam, kemudian tukar siang hari balik. Inna fi zalika, itu semua la'ibratan liulil absar, menjadi peringatan kepada mereka yang ingin mengambil peringatan. Kepada mereka yang memahaminya, dia akan ambil itu sebagai satu peringatan untuk diri dia. Pergerakan masa dalam hidup manusia. Maka kalau lihat dari sudut itu, maka perubahan tahun daripada 2021 kepada 2022 tidak lain tidak bukan hanyalah satu digital movement, pertukaran nombor saja. Adapun hakikatnya ia merujuk kepada pergerakan masa, dan pergerakan masa itu memang berlaku setiap detik dalam hidup manusia ini. Dan kalau kita lihat dari sudut itu, tidak ada apa yang kita nak celebratekan pun, sebab masa memberi peringatan yang cukup kuat kepada manusia. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai masa ini yang perlu kita ambil manfaat, dan masa ini memberi satu warning kepada manusia tentang kedudukannya di hari akhirat nanti, sejauh mana dia berinteraksi dengan masa dalam hidupnya ini. Kalau kita lihat dari sudut itu, kita mungkin teringat kepada surah yang selalu kita baca, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuhan bersumpah dengan masa. Tuhan banyak bersumpah dalam Quran dengan demi masa, demi waktu pagi, waktu duha, demi waktu fajar, demi matahari, demi bulan bintang dan sebagainya. Itu Tuhan menggunakan sirah sumpah. Tuhan menggunakan cara sumpah untuk menunjukkan pentingnya perkara yang nak
sampaikan, ia nak dikhitabkan kepada manusia. Maka antara banyak-banyak sumpah dalam Al-Quran, Tuhan bersumpah dengan Al-Asr. Maksud Al-Asr ialah masa keseluruhannya, Ad-Dahru, iaitu masa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa? Kerana dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, surah pendek, innal insana lafi khusr. Manusia ni dalam berurusan dengan masanya lafi khusr. Dia sentiasa berada dalam kerugian. Ini warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini lafi khusr, berada dalam kerugian. Tuhan bersumpah dengan masa, kemudian Tuhan sebut manusia ni rugi semua, berada dalam kerugian. Kemudian mereka yang rugi itu ada pengecualiannya. Pengurusan masa oleh manusia tadi berada dalam kerugian, kecuali ada pengecualiannya, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak rugi. Wa amilus solihat, dan dia menggunakan masanya untuk beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan dia berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maknanya ada ruginya manusia disebut dalam ayat itu, dan ada untungnya manusia juga disebut dalam ayat itu. Tapi dimulakan ayat itu dengan masa. Maknanya pengurusan masa dalam hidup manusia ni ia akan menentukan dia termasuk dalam golongan yang rugi ataupun tidak rugi semasa hidupnya di atas dunia ini. Kalau melihat daripada setakat itu saja, maka kita boleh melihat bahawasanya sambutan tahun baru itu is nothing. Tidak ada apa-apa yang perlu di-celebratekan. Kerana kita celebrate sesuatu yang bersifat kerugian kepada kita, bukannya bersifat sesuatu yang memberi keuntungan kepada kita, kecuali yang disebutkan dalam senarai beriman, bertakwa, beramal soleh, dan berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Jadi apa-apa sambutan yang melibatkan pergerakan masa, yang menunjuk kepada masa, mesti ada empat itu. Kita nak sambut tahun baru, mesti ada empat itu, baru dah tak jadi rugi. Nak sambut birthday, hari jadi, sebab hari jadi pun menunjuk kepada masa, tarikh dah beranak, mesti ada empat itu. Tidak kita sambut itu, tidak ada apa-apa significance-nya kepada kehidupan manusia. Sebab sambutan-sambutan ini semuanya dikaitkan dengan masa. Oleh kerana itu, masa itu sendiri adalah merujuk kepada umur manusia. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri dia sebut, innama anta ayyamun, wahai manusia, kamu ni manusia, kamu ni hari-hari. Innama anta ayyamun, kullama zahaba yaumun zahaba ba'du, zahaba ba'du. Kamu ini adalah tidak lebih daripada bilangan hari-hari, ayyam. Setiap kali berlalu satu hari dalam hidup kamu, maka sebenarnya telah hilang sebahagian dari kamu. Nah, itulah sebenarnya. Dia sebenarnya menggunakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dunia untuk penuhkan masa itu dengan melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak lain dan bukan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu nikmat, dan manusia tidak akan dapat menghargai hilang bila rasa suatu nikmat. Sebab itu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ni'mat maghbunun fihima tidan. Ada dua nikmat ramai yang lalai dengan nikmat sebagai manusia ini
kecuali kita pakai boleh macam mana dulu tak ada darah tinggi termakan lagi tak boleh kampung mulai appreciate tentang adanya alfa waktu lapang. Dalam hidup kita ini, kita ada masa kita sebagai penjawat awam, sebagai pekerja dan sebagainya, ada masa sibuk teramat, dan ada masa lapang. Jadi masa sibuk itu kita akan selalu terkenakan masa lapang. Kenapa tak siapkan sebelum deadline? Biasa kita bekerja by deadline, buat apa nama ni, pukul berapa nak siap, hari apa nak siap, suatu tugas yang diamanahkan pada kita. Nah, kita akan sentiasa terkejar-kejar dengan kerja kita, dengan masa yang ada. Mari sibuk pula, tengah-tengah kita mari banjir pula sudah. Tak siap kerja kerana halangan itu, halangan ini, yang mana sebelum daripada itu kita banyak masa lapang yang boleh kita selesaikan kerja dengan mudah. Jadi kerja by deadline ini sangat-sangat penting supaya kita sentiasa tak terkejar-kejar dalam melakukan satu perkara dan kita dapat melaksanakan dalam bentuk yang terbaik, perfect dalam menghasilkan kerja, outcome ataupun output daripada kerja. Dan manusia akan appreciate nikmat lapang itu bila dia sibuk nanti. Nah, ini hakikat manusia. Maka dengan itu disebut dalam hadis tadi, dua perkara ni manusia akan sentiasa merasa lalai kecuali bila dia boleh betul-betul appreciate, dia gunakan waktu sihatnya, gunakan sebetul-betulnya waktu sihat, dan waktu lapangnya gunakan betul-betul untuk waktu lapangnya untuk dia muatkan segala perkara yang boleh menyelesaikan tugasannya. Ini bila kita berkait dengan masa. Dan masa ini oleh kerana dia tu nikmat. Kita dalam hidup ni ada nikmat macam-macam yang kita dapat. Dan nikmat ni kita kena urus. Kalau kita urus nikmat, dia tak menjadi nikmat. Orang ada kereta baru, dia kena urus kereta baru itu, ada servis dan sebagainya. Tak urus tu tak jadi nikmat. Dia mati tengah jalan, sudah. Mati tengah jalan kek kepala. Dah. Urus nikmat kereta. Orang dapat beli rumah baru contoh, dia kena urus nikmat itu. Elektriknya, airnya, pembentungannya dan sebagainya perlu diuruskan. Kalau tak urus pembentungan dengan baik, elektrik terputus, air terputus, takungan najis tersumbat dan sebagainya, rumah itu tak jadi nikmat lagi dah. Dia akan jadi tempat yang penuh dengan stressful dalam rumah sendiri, sebab dia gagal mengurus nikmatnya itu. Apa-apa nikmat yang kita perolehi perlu diurus. Kalau tak urus, dia menjadi bukan nikmat lagi dah, terganggu penggunaannya itu. Dan begitulah masa. Masa yang Tuhan bagi kepada manusia ini, kita kena urusnya dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita tak urus masa itu akan against manusia itu. Dengan sebab itu syair Arab mengatakan al-waqtu kas-sayfi illam taqta'u qata'aka. Masa ni dia macam pedang. Macam pedang, dia tajam. Kalau kita tak kerak dia kerak kita. Nah, ini masa. Artinya nikmat masa ni perlu kita urus, barulah masa tu menjadi nikmat kepada kita, yang kita boleh produce sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat hasil daripada masa yang kita ada. Makanya kerana itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita dengan 5 perkara. Yang 5 perkara ni semua berkait dengan, kebanyakan berkait dengan masa. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut peluang 5 perkara ni sebelum hari 5 perkara yang lain. Hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum sihat syab
syababaka qabla haramik, waktu muda kamu sebelum waktu tua kamu. Nah, ini masa muda sebelum masa tua, Nabi pesan. Yang keduanya Nabi sebut sihataka qabla maradik, waktu sihat sebelum waktu sakit. Masa sihat sebelum masa sakit. Ghinaka qabla faqrik, masa kaya kamu sebelum fakir kamu. Faraghaka qabla syughlik, masa lapang kamu sebelum hari masa sibuk kamu. Hayataka qabla mautik, akhir sekali hidup kamu sebelum mati kamu. Bila Nabi sebut irtanim, rebut peluang itu, maksudnya peluang yang ada itu perlu diurus dengan sebaik-baiknya sebelum hari perkara yang lawanan bagi dia. Artinya nikmat masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini perlu kita urus bagaimana kita menerima nikmat-nikmat yang lain. Seorang ada nikmat anak satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu uruskan anaknya itu. Seorang yang diberi nikmat berkeluarga, ada isteri, ada anak pinak, ada sebuah keluarga, dia itu satu nikmat. Dia perlu uruskan keluarganya itu, baru keluarga itu menjadi nikmat kepada dia. Sila urus, keluarga tidak menjadi nikmat kepada dia, kerana dia tidak mengurus nikmat itu dengan baik. Mengurus nikmat keluarga, kalau bagi ketua keluarga, ialah menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab sebagai ia yang suami, melaksanakan hak-hak isteri, anak-anak dan sebagainya. Isteri melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri dan memberi hak suami, anak-anak dan sebagainya. Masing-masing ada tanggungjawab dan hak yang perlu dilaksanakan dan diperolehi olehnya. Jadi perjalanan keluarga itu satu nikmat, tapi perlu diurus. Pengurusan keluarga berasaskan hak dan tanggungjawab, baru keluarga menjadi nikmat kepada dia. Sama juga dengan waktu yang kita ada, satu nikmat. Nikmatani, dua nikmat yang Tuhan Nabi sebutkan tadi. Waktu satu nikmat, maka perlu diurus. Kalau tidak, waktu against us, dia akan lawan kita balik, macam pedang tadi lah. Ini cara kita mengurus tentang masa yang ada pada kita. Soal kita nak celebrate tahun baru ke, tak nak celebrate ke, nak celebrate hari jadi ke, hari apa-apa yang kita celebratekan, kita boleh celebratekan. Tapi apa-apa celebrations yang kita buat itu mesti menepati syarak. Itu satu. Dan yang kedua, celebration itu kalau ia berkait dengan tarikh-tarikh tertentu, ia memberi perlu kita dapat satu ingatan bahawasanya ia adalah satu pergerakan masa yang memberi warning kepada kita sebenarnya. Dia bukan memberi satu kabar gembira, tapi memberi satu warning kepada kita bahawa kita sedang bergerak semakin hampir dengan penghujung hayat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang disebut dalam hadis tadi, hayataka qabla mautik, hidup kamu sebelum mati kamu. Jadi kalau itu hakikat tentang masa ini, maka kita perlu aturkan apa-apa yang kita laksanakan atas dunia ini mengikut selaras dengan apa yang ditentukan oleh hukum syarak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang bagi masa itu, Tuhan yang rezekikan masa kepada manusia, maka kita perlu selaraskan semua tindakan-tindakan kita selaras dengan apa yang orang yang bagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi itu Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagaimana kita bagi harta kita kepada orang lain, bagi dia pinjam, dia orang pinjam barang kita ni, kita expect dia buat macam kita lah, sebab dia pinjam barang kita. Kita bagi pinjam kereta kat dia, kita ekspektasi kita dia jaga kereta kita itu. Jadi kalau dia tak jaga kereta kita, hantar kereta rosak, kita marah. Maka begitulah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia atas dunia ini. Berbagai-bagai bentuk pinjaman, antaranya bagi pinjam masa, iaitu bagi kehidupan kepada manusia di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu, para sahabat dulu dia sangat beringat tentang masa ini. Yang disebut sabit dalam asar, yang disebutkan ada dalam riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, ada menyebutkan kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dua orang sahabat di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, bila dia berjumpa dan sebelum dia berpisah, dia akan baca wal asri innal insana lafi khusr ila akhir. Kemudian lepas tu baru dia bagi salam dan berpisah. Dan itu yang kita dah awak sekarang ni kan, yang kita baca kafaratul majlis. Bila kita selesai majlis, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha apa ni, doa kafaratul majlis, dan kita baca wal asr. Itu asar daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibaca wal asri? Wal asri bagi memperingatkan tentang kedudukan masa. Kita dah spend dalam majlis ini untuk beberapa masa, sekarang kita nak berpisah, kita ingat balik masa telah kita gunakan ini, wal asri innal insana lafi khusr. Penekanan kepada masa, pemberatan kepada masa dalam hidup manusia. Jadi kalau kita buat satu perkara tu, kita ada idea tentang masa dalam hidup kita ini, kita akan sentiasa beringat. Hatta dalam kita menguruskan apa-apa tindakan dalam hidup kita ini pun, kita kena letak masa. Hatta berceramah sekalipun kena letak masa. Kalau organizer bagi setengah jam. Sebab bila dia lebih, dia keganggu organizer untuk urusan dia yang lain. Saya acap kali dalam satu forum dan sebagainya, stage, kita ada 4 panel contoh dalam satu forum. Jadi setiap panel dia bagi masa. Panel pertama 10 minit, panel kedua 10 minit contoh, panel ketiga 10 minit. Maknanya setengah jam habis 3 orang panel bercakap. Ya. Ada beberapa kali saya terlibat dalam forum-forum gini, panelnya tak ikut masa ni. Dia tak ikut masa. Keseluruhan masa itu diperuntukkan organizer, dia ada time dia. Setengah jam, 1 jam contoh, keseluruhan program itu untuk 1 jam contoh. Jadi dia dapat peruntukkan masa begitu begini, dan lepas tu ada program lain dan sebagainya perlu diuruskan oleh organizer. Yang masa 10 minit diberikan ni, kita 10 minit lah, sebab kita wal asri. Yang seorang lagi dia ambil 40 minit dia seorang. Jadi panel ketiga tak ada minit lah. Tak ada minit. Ini mengurus masa. Hatta dalam perkara-perkara yang bersifat perkara baik sekalipun, masa ni kita kena urus supaya dia lebih beri manfaat. Dan kita kena ambil kira orang lain selain daripada kita. Sebab itu jangan cakap panjang. Saya pun tak lama sekejap, insyaAllah. Kita mengertilah. Cakap banyak ini sampai satu masa orang sudah tak bagi perhatian, dan itu merugikan. Dan organizer pun ada masalah dengan apa ni, program-program lainnya. Jadi hal tentang meletakkan masa dalam hidup kita ini, dalam kita menguruskan suatu perkara, kita kena ada idea ini ada masanya, yang kita kena akur, baru kita tak terbuang saja-saja masa yang ada dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh buat 10 perkara satu hari contoh, kalau kita dah pandai menggunakan masa yang ada itu. Tapi kita tak pandai guna masa, 2 jam dalam pejabat, 3 jam di kedai kopi, gagal kita dalam mengurus masa seharian. Kita ada 8.30 sehingga pukul 5 petang, 9 hingga 6 petang untuk bekerja. Berapa minit sebenarnya masa yang kita gunakan untuk bekerja, dan berapa minit untuk kita rehat dan sebagainya. Kalau kita kalkulate balik, sebenarnya banyak masa kita terbuang yang begitu saja, yang mana itu tidak produktif dalam bekerja. Apa isu ni? Isu mengurus masa. Dengan sebab itu ditekankan dalam sebahagian daripada akhlak seorang manusia, seorang Muslim, ialah sentiasa berhati-hati dengan akur kepada masa yang diberikan. Itulah akhlak, itulah etikanya, supaya kita tidak membuang masa orang lain. Manusia boleh bercerai, suami isteri boleh bercerai kerana masa yang digunakan lewat. Saya masa saya di universiti lah, kita ada appointment dengan pelajar untuk menyelia student master, PhD dan sebagainya. Kita set masa, seorang student master atau PhD mari kita set, kata pukul 3 lah, 3 habis pukul 4, next student pula pukul mana, kalau 2 jam 2 orang student kita boleh guna sepuas kan. Tapi kalau kita lewat mula pukul 3 tu, student dah datang, tunggu kita setengah jam. Ini pensyarah pun cerita ni, bukan student, pensyarah. Student pun ada juga perangai dia. Setengah jam kita lewat, yang student ni dia mari jauh, dia mari daripada Kelantan, Terengganu contoh, bawa kereta, isteri dengan anak tunggu dalam kereta, suami nak mengaji orang tua kan.
master PhD orang tua kan, bawa anak tunggulah kereta, suami naik jumpa penyelia lewat setengah jam, maknanya isteri anak-anak sedang menunggu setengah jam dalam kereta. Penyelia lewat setengah jam, dia akan lanjutkan supervision dia jadi setengah jam lebih, maknanya dia akan lewat 1 jam. Isteri anak-anak tunggu dalam kereta 1 jam, suami jumpa penyelia lewat mari. Kalau sekali-sekala tu biasa kan, tapi kalau menjadi habit, lewat dalam menguruskan kerja. Dan ada kes berlaku perbelahan antara suami dan isteri tadi. Tengok, itu kerana sikap manusia yang tidak menghargai masa, kesan pada orang lain yang begitu banyak. Ini soal masa ni soal yang sangat penting untuk kita uruskan. Dengan sebab itu diturunkan surah Al-Asr. Kata Imam Syafi'i, kalau turun surah yang satu pun cukup dah. Turun surah Al-Asr, tak turun ayat lain cukup dah untuk manusia menjadi panduan dalam hidupnya, iaitu menguruskan masanya. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita nak muatkan masa yang sebaik-baiknya dalam hidup. Dan ini dipesan dalam Al-Quran, dalam ayat yang Tuhan sebut yang menjadi tabiat kepada penciptaan bumi, langit dan bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi ini, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berbeza siang dan malam, pertukaran siang dan malam, la ayatin liulil albab, itu menjadi tanda bagi mereka yang berfikir. Allazina, siapa dia ulil albab itu? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dalam penciptaan manusia ni, penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, kita berubah malam, lepas mari siang, lepas tu malam, ikhtilaful lail wan nahar, semua itu menjadi tanda bagi mereka yang ulul absar, ulul albab, mereka punya pemikiran. Siapa dia? Satunya alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, mereka yang menyebut nama Allah qiyaman wa qu'udan, sentiasa, waktu duduk, waktu berdiri, ingat kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim, waktu tidur menyengai, sebut nama Allah. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang kejadian alam ini. Ini manusia, maknanya keseluruhan hidup manusia ini yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, keseluruhan hidup itu memikirkan dan mengingati dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Barulah penuh masanya itu dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Tuhan ciptakan manusia ini, ciptakan langit dan bumi ini, dan ciptakan peredaran masa siang dan malam ini, Tuhan sebut siapa dia yang betul-betul menggunakan masa itu, yang menggunakan kewujudan dalam kehidupan ini, iaitu mereka yang siang malam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu hakikat kejadian alam ini, dan itu hakikat tujuan diciptakan manusia untuk itu, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya itu berkait dengan masa yang kita ada atas dunia ini. Kehidupan kita ini adalah masa. Itu saja, sangat simple. Masa itu adalah kehidupan. Masa itu adalah umur kita. Maka tidak ada apa-apa yang kita nak celebratekan sebenarnya pun dalam bab begitu. Mari tahun baru kau, tahun lama kau, tidak ada apa yang kita nak celebratekan. Ia hanya celebrate kepada pergerakan masa, which is bukan celebration tapi warning kepada manusia. Tidak perlu ada clock down, apa tu? Ya, jam diundur balik nak jadi masuk perpindahan jam tu. Tidak perlu ada jam untuk kita tunggukan 12 minit malam. Tak perlu. Itu satu warning, bukan satu celebrations. Maka dengan sebab itu musim sekarang kita pun musim banjir, ramai orang mengisah kan. Musim banjir, musim pandemik ni, kita sedikit rasa balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni yang Muhammad Perdana Menteri dah umumkan, kita akan buat solat hajat, zikir dan sebagainya, bagi mengingati tentang pergerakan masa ini, dan bagi mengingati saudara-saudara kita yang ditimpa musibah
Kalau dalam keadaan tak ada musibah pun, kita tak perlu melakukan celebrations kepada sambutan tahun baru. Tak perlu ada pun. Apatah lagi dalam musibah begini, lagi tak perlu buat pun, yang memang tak perlu buat daripada asal lagi pun tentang perkara begitu. Ia satu warning kepada manusia tentang kehidupan kita akan berakhir, akan semakin menghampiri setiap daripada kita yang masanya berbeza. A dengan B, fulan dengan fulan yang lain, itu berbeza masa, tapi itu semua. Mungkin lepas ni ada kita mati, kita tak tahu. Mungkin tengah solat ni ada meninggal, kita tak tahu. Mungkin ada. Kita minta Tuhan panjang umur lah. Minta Tuhan panjang umur, boleh lagi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hal tentang tahun baru ini ialah berkait dengan pergerakan masa sahaja. Ia tidak ada lebih daripada itu, dan dia sentiasa berlaku dalam hidup manusia ini. Tak perlu kita risau. Kita nak tahan tak boleh. Satu benda yang kita tak ada nak compare, nak ganti tak boleh, ialah masa. Banyak harta dunia kita boleh ganti. Hilang kereta boleh ganti kereta, beli baru, besar lagi. Even organ manusia pun boleh ganti sekarang ni. Ada pemindahan organnya, organ manusia buat tak? Pindah organ, pindah batu buah pinggang, pindah mata, pindah jantung. Organ dia ganti, orang ni mati tukar ke sini. Boleh ganti benda-benda yang bersifat material ni, fizikal. Tapi masa nak ganti tak boleh. Bila dah pergi, kita nak tarik balik, saya hilang 2 jam, kita pun nak ganti dengan masa 2 jam, tak boleh. It's gone already. Itu masa. Benda yang pergi yang tak boleh kita ganti balik. Masa itu Tuhan bagi sekali je masa ni. Sekali bila pergi, pergilah. Saat itu berlalu, jam itu berlalu, hari itu berlalu, dan kita akan sampai ke penghujung hidup manusia. Dari kerana itulah maka dalam agama kita ni Tuhan bagi peluang. Tuhan bagi peluang kepada manusia ini, oleh kerana segala-galanya berkait dengan masa. Maka Tuhan bagi peluang kepada manusia ini, nak ajar manusia ni supaya sentiasa menghargai masa-masa ni. Maka banyak kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan mengenai masa-masa yang mustajab berdoa, masa-masa yang ada kelebihan tertentu berbanding dengan masa lain. Ini Tuhan nak ajar. Ini masa. Sebab kita tak cukup masa terlepas. Tapi nak ganda balik macam mana? Tuhan sentiasa bagi peluang kepada manusia untuk ambil balik apa yang terlepas, dengan dia menumpukan kepada masa-masa yang lebih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang Tuhan sebut tentang doa hari Arafah. Itu masa hari Arafah, dia fix. Masa hari Arafah ini antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa. Jadi sama ada kita berada di Mekah atau berada di luar Mekah, di sini, hari Arafah itu antara hari yang sunat kita membanyakkan doa, sebab hari itu hari yang mustajab doanya. Jadi Tuhan ajar kita tentang masa tu. Ini masa yang baik untuk kamu berdoa kepada aku, dan aku akan balas doa kamu, jawab doa kamu. Tuhan ajar supaya manusia ni sentiasa bermain dengan masa dalam hidup ni. Sama juga kita hari Jumaat ni. Hari ini hari Jumaat. Di hari Jumaat ini ada satu masa yang mana kalau kita berdoa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut oleh hadis, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di hari Jumaat ini ada satu masa, kita tahu masa mana? Ada satu masa yang kalau sekiranya masa itu kena dengan seorang hamba ini, dia berdoa, solat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kena dengan masa tu, Tuhan akan bagi apa yang diminta dalam doa itu. Kenapa diberi peluang gitu? Ini masa sa'atun fihi. Ada satu masa pada hari Jumaat ni. Tapi nak cari bila, kita pakat carilah. Kita pakat doa daripada pagi. Sebab itu antara kita buatlah. Dan hari Jumaat itu sendiri banyak ibadat-ibadat lain yang Tuhan, yang Rasulullah ajar kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Baca Suratul Kahfi hari Jumaat sunat. Kita bacakan Suratul Kahfi. Kenapa sentiasa Tuhan relatekan dengan masa? Tuhan bagi bulan Ramadan untuk gandaan pahala kepada manusia. Relatekan dengan masa lagi. Masa tu, masa Ramadan itu, sebab kita dapat gandaan pahala. Masa tentang waktu azan. Waktu azan antara waktu mustajab kita berdoa. Dua masa yang Tuhan sebut, yang Nabi sebut, hadis waktu azan dan waktu hujan.
Sebab tu waktu hujan sunat kita berdoa supaya kita ambil masa tu masa yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi Tuhan sebut, Nabi sebut semua berkait dengan masa azan, masa Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Itu masa untuk berdoa. Kemudian masa antara azan dan qamat. Antara azan dan qamat, sunat kita banyakkan doa sebab masa tu masa yang mustajab. Jadi Tuhan sentiasa, Nabi ajar kita supaya ambil masa-masa ini supaya kita dapat grab. Masa itu dapat gandaan. Sebab kita dah hilang masa banyak dah, kita tak cara masa ni. Hilang sehari-hari tu, hilang masa, buang masa ke sana sini, kita ambil peluang-peluang itu. Mukmin dan yang bijak, dia akan ambil peluang yang ada. Taala. Kita kehidupan manusia atas dunia sebenarnya adalah masa dia tu dah. Masa itu adalah kehidupan kita adalah masa, maka uruskanlah masa itu sebaik-baiknya, kerana satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini secara ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya sendiri dan kepada semua yang mengikuti, dan sedikit perkongsian. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi seorang Muslim yang sentiasa membaiki hidup kita ini. Hari ini lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Dan mudah-mudahan tahun baru kita ni, walaupun ia tidak ada signifikan apa-apa sebagai saya suarakan tadi, tapi dalam kita menguruskan dunia ini, kita kena buat planning. Kita ada bajet tahunan, kita kena plan. Kita ada tutup akaun tahunan, kita kena plan. Jadi walaupun ia tidak ada apa-apa significance dari sudut agamanya, tetapi dari sudut pengurusan manusia, kita kena plan. Dan ia juga ada kaitan dengan masa tadi. Kita kena plan untuk tahun hadapan apa perlu kita lakukan. Kalau sebuah syarikat nak untung macam mana tahun depan, nak perform lebih lagi macam tahun depan, berjauh awal nak perform lebih lagi tahun depan, itu kita boleh uruskan dan kita boleh berazam dan sebagainya. Itu tidak jadi masalah. Tapi yang lebih besar daripada itu, masa ini adalah warning kepada kita sebenarnya. Masuk tahun baru, satu warning kepada kita sebenarnya untuk kita bergerak dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.